والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف الشيخ محمد بن رسول البرزنجي الحسيني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ومنها وقعة النهروان. Dan sebahagian daripadanya apa dia? Sebahagian wa minha wa minal amarat allati dhaharat wa anqaradat waqa'atun nahrawan. Sebahagian daripada alamat kiamat, bentuk yang pertama atau bahagian yang pertama, alamat kiamat yang telah berlalu, alamat kiamat yang telah zahir dan berlalu, telah habis. Alamat itu telah zahir dan telah berlalu, telah habis. Ialah waqa'atun nahrawan, antara dia iaitu peperangan Nahrawan. Peperangan Nahrawan. Jadi peperangan Nahrawan ini ialah antara peperangan yang berlaku di Kufah. Nahrawan ni ialah satu tempat dalam bandar Kufah. Dia tak jauh daripada Kufah, dalam kawasan Kufah di Iraq. Dan dia berlaku peperangan ini pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. An Miqnaf bin Sulaim rahimahullah qala ataina Aba Ayyub radhiyallahu anhu faqulna ya Aba Ayyub qataltal musyrikina bisayfika ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma ji'ta tuqatilul muslimin. Daripada Miqnaf bin Sulaim rahimahullah, beliau berkata, kami datang kepada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Lalu kami bertanya kepada beliau, kami berkata kepada beliau, wahai Abu Ayyub, Tuan telah memerangi orang musyrikin dengan menggunakan pedang Tuan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tuan datang memerangi orang Islam. Maksudnya mereka tanya, dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tuan pernah berjihad, berperang, memerangi orang musyrikin dengan menggunakan pedang Tuan. Tapi kenapa pula sekarang Tuan berjihad dan menentang orang Islam? Bagaimana pula sekarang Tuan menentang orang Islam? Tuan memerangi orang Islam, bukan lagi orang musyrikin. Faqala, lalu jawab Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna biqitali thalathatin an-nakitin wal-qasitin wal-mariqin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami supaya memerangi 3 golongan atau 3 kelompok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami supaya perangi 3 golongan ini. Pertama ialah an-nakitin, orang yang nakitin maksudnya orang yang melanggar perjanjian. An-nakitin iaitu pertama ialah golongan orang yang melanggar perjanjian. Wal qasitin, orang yang berlaku zalim. Wal mariqin, orang yang keluar daripada landasan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami supaya memerangi 3 golongan ini, iaitu golongan yang melanggar perjanjian, golongan yang melakukan kezaliman, ataupun kita kata qasitin, mana golongan yang mana melakukan perkara yang salah. Wal mariqin, orang golongan yang keluar daripada landasan agama. Faqad qataltun nakitin wal qasitin,
Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata lagi, sesungguhnya aku telah memerangi golongan yang melanggar perjanjian dan juga golongan yang berlaku zalim. Wa ana muqatilun insya'allahul mariqin. Dan aku akan memerangi insya-Allah golongan yang keluar daripada agama, golongan yang keluar daripada landasan agama. Rawahu Ibnu Jarir, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala, Ibnu Jarir At-Tabari. Baik. Yang dimaksudkan dengan golongan yang keluar itu ialah golongan Khawarij yang kita akan baca mengenai mereka. Wa fi riwayati Abi Sadiqin anhu ahida ilaina, wa fi riwayati Abi Sadiqin anhu ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuqatila ma'a aliin an-nakitin faqad qatalnahum, yani ahlal jamal. Dalam riwayat Abu Sadiq daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu tu mana an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, iaitu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kami supaya kami memerangi bersama dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu golongan yang melanggar perjanjian. Maka sesungguhnya kami telah memerangi mereka itu, iaitu golongan yang melanggar perjanjian. Yang dimaksudkan ialah ahli Jamal, iaitu orang yang terlibat dalam peperangan Jamal. Ini golongan yang pertama. Jadi golongan yang pertama ini ialah Ahlul Jamal, iaitu siapa mereka itu? Iaitu golongan yang berperang dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mereka ialah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Talhah dan Sayyidina Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhum ajma'in. Ini yang dimaksudkan dengan melanggar perjanjian di sini ialah maksudnya bai'ah tu. Bai'ah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitu permulaannya mereka bai'ah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tetapi setelah itu mereka telah berselisih faham dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi perbuatan mereka itu dipanggil dengan nama maksudnya melanggar bai'ah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian wa ahida ilaina an nuqatila ma'ahu al-qasitin fahadha wajhuna ilaihim, yakni Muawiyah wa ashabah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga telah berpesan kepada kami supaya kami memerangi bersama-sama dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu golongan yang melakukan kezaliman. Golongan yang mana melakukan perkara yang salah, tak tepat, perkara yang tidak tepat. Qasid ni kita kata orang yang mana tindakan dia tu tak tepat, salah. Golongan yang maknanya mereka itu melampaui batas. Jadi fahadha wajhuna ilaihim, yakni Muawiyah wa ashabah. Sekarang ini kami sedang menghadapi mereka itu. Mana kami sedang memerangi mereka itu. Yang beliau maksudkan ialah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu dan pengikut-pengikut beliau. Jadi kita dah tahu dah golongan Nakithin itu ini maksudkan iaitu kelompok Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian golongan Al-Qasitin ialah kelompok Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu dan pengikut beliau. Baik, wa ahida ilaina an nuqatila ma'ahu al-mariqin falam arahum ba'du. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga telah berpesan kepada kami supaya kami memerangi bersama dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu golongan yang keluar daripada landasan agama. Tetapi aku masih belum melihat mereka itu. Mana aku sekarang ini, masa ketika aku bercakap ni, aku masih lagi belum jumpa mereka itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu perkara yang kita perlu ambil berat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ini disebutkan bahawa Nabi SAW menyuruh memerangi mereka, bukan terus bunuh mereka. Lafaz ni ialah lafaz qital, bukan qatal. Perangi, bukan bunuh. Kerana perangi ni memberi makna iaitu bukan dia punya langkah-langkah dia. Maknanya ada langkah untuk fahamkan mereka dulu, terang kepada mereka dulu. Jadi kalau mereka tak mau terima, maka barulah tentang mereka, perangi mereka.
Jadi bukan semestinya bermakna golongan yang diperangi itu ialah golongan yang kafir ataupun keluar daripada Islam. Na'udzubillah. Di sini macam kita kata golongan yang pertama an-nakitin. Mereka itu ialah isteri Nabi SAW, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Cuma mungkin tindakan mereka itu berbanding tindakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ialah tidak tepat. Kemudian golongan yang kedua qasitin, juga golongan al-qasitin, iaitu golongan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, juga sahabat. Jadi mereka ini juga ialah mereka juga ialah merupakan sahabat Nabi SAW. Cuma tindakan mereka itu berbanding dengan tindakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ialah tidak tepat. Maknanya tindakan Sayyidina Ali ialah lebih tepat berbanding tindakan mereka. Dan golongan yang ketiga, ini golongan yang berat, keluar daripada landasan agama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maksud di sini ialah bukanlah mereka yang diperangi ini terus kita menghukumkan mereka kafir, tetapi tindakan mereka itu tidak tepat. Baik. Warawaz Zubair bin Bakkar fil Muwaffaqiyat an Ali radhiyallahu anhu annahu awsa hina darabahu ibn Muljam fi wasiyatihi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarani bima yakunu min ikhtilafi ummati ba'dah. Dan Zubair bin Bakkar rahimahullah, beliau meriwayatkan di dalam kitab Al-Muwaffaqiyat, iaitu diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawasanya beliau telah memberikan wasiat setelah beliau telah ditetap oleh Abdul Rahman bin Muljam oleh Ibnu Muljam. Fi wasiyatihi, iaitu di dalam wasiat beliau itu beliau berkata, di dalam wasiat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarani bima yakunu min ikhtilafi ummati ba'da. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada aku perkara yang akan berlaku daripada perselisihan ataupun perpecahan umat baginda selepas pemergian baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bagi tahu bahawa bahawa Nabi SAW pernah bagi tahu pada beliau bahawa selepas baginda SAW wafat nanti, umat Nabi SAW akan berselisih pendapat, akan berpecah. Baik. Wa amarani biqitalin nakitin wal mariqin wal qasitin. Dan baginda SAW telah memerintahkan kepada aku supaya memerangi golongan yang melanggar perjanjian, yang melanggar bai'ah, dan golongan yang keluar daripada landasan agama, dan golongan yang melakukan kezaliman. Wa akhbarani bihadzal ladzi asabani. Dan baginda SAW juga memberitahu kepada aku mengenai perkara yang telah mengenai aku ini. Apa dia? Maksud Nabi SAW juga pernah bagi tahu kepada beliau, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahawa beliau akan dibunuh. Jadi waktu tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dah cedera teruk, dekat-dekat nak meninggal dunia dah. Jadi perkara itu Nabi SAW dah bagi tahu bahawa beliau akan dibunuh. Jadi itu beliau bagi tahu, beliau kata, apa yang berlaku pada aku sekarang ini, yang mana aku cedera ini, yang diserang begitu teruk ini ialah telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbarani annahu yamliku Muawiyatu wa ibnuhu Yazid. Dan baginda SAW juga telah beritahu pada aku bahawa Muawiyah dan anaknya Yazid akan memegang pemerintahan. Mana akan menjadi raja, akan memegang pemerintahan. Thumma yasiru ila Bani Marwan yatawarathunaha. Kemudian pemerintahan itu akan berjalan, akan diserahkan, akan berjalan kepada keluarga Marwan, yang mereka akan mewarisinya seorang demi seorang. Thumma yasiru tu, yasiru dalam dia ada dhamir huwa, dia punya dhamir itu iaitu kembali kepada al-mulk. Dhamir ni maknanya dhamir mafhum,
iaitu summa yasirul mulku. Kemudian lepas tu kerajaan atau pemerintahan itu akan pergi kepada anak-anak Marwan. Anak-anak Marwan maksudnya siapa? Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam maknanya selepas daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu jadi khalifah, lepas tu naik anak dia Yazid. Lepas tu naik pula anak dia Muawiyah. Tak lama, beberapa bulan, 4 bulan, Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Lepas tu pemerintahan diserahkan kepada mereka punya sepupu, iaitu Marwan bin Al-Hakam bin Al-As bin Umayyah. Daripada Bani Abdi Syams juga, maksudnya daripada keturunan Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf. Jadi lepas tu pemerintahan tu akan pergi kepada keturunan mereka. Wa anna hadzal amra sa'irun ila Bani Umayyah. Dan bahawasanya, dan baginda SAW juga telah beritahu bahawasanya urusan ini atau maknanya pemerintahan ini akan pergi kepada Bani Umayyah. Lepas tu maksudnya kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, kemudian anak dia Yazid, dan kemudian kepada keturunan Marwan bin Al-Hakam daripada Bani Umayyah. Dan lepas tu akan seterusnya akan berlekar di kalangan Bani Umayyah. Thumma ila Bani Al-Abbas, lepas tu akan pergi pula kepada Bani Al-Abbas, iaitu anak-anak Al-Abbas, keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi pemerintahan selepas Khulafaur Rasyidin akan pergi kepada Bani Umayyah, dan lepas tu pergi kepada Bani Abbasiyah. Wa arani at-turbatan lati yuqtalu biha Al-Husain radhiyallahu anhu. Dan baginda SAW pernah memperlihatkan kepada aku, menunjukkan kepada aku tanah yang dibunuh, di tanah tersebut Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Ini Nabi SAW pernah tunjukkan perkara ini sebelum berlakunya perkara tersebut kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitu baginda pernah tunjuk tanah Karbala yang baginda bagi tahu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga cucu Nabi SAW akan disyahidkan, akan terkorban di tempat tersebut, iaitu di Iraq, baik di Karbala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, maknanya perkara ini telah diberitahu awal-awal lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau tahu bahawa perkara ini akan berlaku. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an, innahu yakhruju min dhi'di'a hadha qaumun yatluna kitaballahi ratban la yujawizu hanajirahum yamruquna minad dini kama yamruqu sahmu minar ramiyah yaqtuluna ahlal islam wa yada'una ahlal awthan. Kat sini baca yada'un, bukan yad'un, dibaca yada'un. Wa yada'una ahlal awthan la in adraktuhum la aqtulannahum qatla adin wa thamun. Daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu secara marfu'an, maknanya beliau menyandarkan hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, sesungguhnya akan keluar daripada keturunan lelaki ini, dhi'di ini tulanglah, tulang belakang. Jadi maksudnya akan keluar daripada keturunan lelaki ini satu kaum, satu kumpulan yang mereka membaca kitab Allah Al-Quran dengan segar bugar, membaca kitab Allah dengan segar bugar, yang mana bacaan mereka itu tidak melepasi tenggorok mereka, tidak melepasi kerongkong mereka. Ini kerana ini berlaku bila ada satu orang lelaki datang jumpa Nabi SAW. Di dalam hadis ada beritahu bahawa dia datang Nabi dan dia i'tirad Nabi SAW. Dia telah berlaku kasar pada Nabi dan kemudian dia telah kritik Nabi SAW. Maknanya melakukan perbuatan yang menentang Nabi SAW. Jadi bila dia lakukan demikian, bila lelaki itu berlalu pergi, Nabi SAW bagi tahu tentang lelaki itu. Apa Nabi bagi tahu? Nabi kata nanti akan datang daripada keturunan dia ni akan keluar satu kelompok yang mereka itu begitu pandai baca Quran. Mereka kalau bab baca Quran begitu mahir. Baca Quran segar bugar, maksudnya baca Quran mahir.
Baca Quran dengan begitu sedap sekali. Elok baca Quran. Tajwid semua pandai. Tapi Nabi bagi tahu, bacaan itu tidak melepasi tenggorok mereka. Apa maksud dia? Dia sepatutnya, bila orang baca kat mulut, dia masuk dalam hati. Baca kat mulut, masuk dalam hati. Maka memberikan kesan. Tapi mereka ini, baca kat mulut, tapi baca tu kat mulut je. Nabi kata tak melepasi pun kerongkong. Ni hanajir. Arab panggil hanjarah. Jamak dia hanajir. Kan? Jadi Nabi kata bacaan mereka itu tak melepasi pun kerongkong masuk dalam hati. Hanya apa? Ada kat mulut dia baca sedap, tapi langsung bacaan mereka itu tak melepasi kerongkong mereka untuk masuk dalam hati. Jadi mereka ini mahir baca Quran. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar daripada agama. Yamruqun ni makna keluar. Keluar daripada agama seperti mana keluarnya anak panah daripada binatang yang dipanah. Yaqtuluna ahlal Islam. Mereka bunuh orang Islam. Mereka pandai baca Quran, tapi Nabi kata mereka terkeluar langsung dari landasan agama. Mereka bunuh orang Islam. Mereka bunuh orang Islam. Tetapi wa yad'una ahlal authan. Mereka meninggalkan penyembah berhala. Mereka bunuh orang Islam, tapi orang kafir orang tak bunuh. La in adraktum, kalaulah aku sempat menemui mereka, la aqtulannahum qatla 'ad wa thamud, maka aku akan bunuh mereka seperti mana dibunuhnya, seperti mana dibunuhnya kaum 'Ad dan kaum Thamud. Maknanya Nabi SAW bagi tahu, kalaulah aku sempat dengan zaman mereka itu, aku sendiri akan perangi mereka, bunuh mereka macam mana dibunuhnya, macam mana Allah Ta'ala hancurkan kaum 'Ad dan kaum Thamud. Okey, apa makna Nabi SAW bagi tahu bahawa mereka keluar daripada agama seperti mana keluarnya anak panah daripada binatang yang dipanah? Kan kalau contoh satu orang dia ambil anak panah dan dia panah binatang tu. Bila dia panah binatang tu, kadang-kadang panah tu masuk dalam binatang tu. Contohlah kata masuk dalam badan dia, panah tu keluar balik. Maknanya panah tu tembus badan dia kemudian keluar balik. Jadi ini antara kita kata perumpamaan yang begitu halus yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa makna Nabi bagi tahu? Kan macam panah tu dia keluar dan dia masuk dalam badan tapi lepas tu keluar balik. Macam tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu orang-orang ni asal orang Islam. Nabi tak mengatakan bahawa mereka itu kafir, tetapi fahaman mereka itu ialah fahaman yang begitu bahaya, fahaman yang begitu salah. Jadi fahaman mereka itu ialah fahaman yang bukan berada atas landasan Islam, fahaman yang keluar daripada landasan Islam. Apa makna dia? Seolah mereka itu Nabi umpamakan kelompok yang mana bunuh orang Islam ni, mereka bunuh orang Islam tapi mereka tinggalkan orang kafir. Walaupun mereka itu baca Quran, tapi fahaman mereka salah. Seolah-olah Nabi kata mereka itu keluar daripada agama macam anak panah yang tembus masuk dalam badan binatang lepas tu keluar balik. Maksudnya mereka tu asal Islam, fahaman mereka itu, tapi lepas tu mereka dengan sebab fahaman mereka itu ialah fahaman yang terkeluar daripada Islam. Cuma satu tuan-tuan, kita kalau kita lihat bahawa kita tidak mengatakan mereka ini kafir, tetapi fahaman mereka salah. Dan dalam Islam, orang yang berfahaman salah begini, lagi-lagilah kalau mereka itu membahayakan Islam, memecah belahkan Islam, maka pemimpin Islam berhak untuk perangi mereka. Iaitu juga kerana itu dalam Islam ada golongan yang berhak diperangi oleh pemimpin Islam. Contohnya macam golongan yang dipanggil Burat. Burat ni ialah golongan yang mana memberontak, memberontak terhadap khalifah. Jadi Khawarij ni, mereka ini ialah golongan yang mana juga memberontak terhadap khalifah. Sebab itu dipanggil golongan Khawarij. Khawarij ini termasuk dalam golongan Burat, menentang khalifah. Jadi Khawarij. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, jangan salah faham golongan ini. Ataupun kita kata siapa yang dimaksudkan dengan golongan yang berhak diperangi yang dipanggil dengan nama Burat iaitu orang yang berontak itu kena tengok definisi dia daripada kitab fiqh. Kita bukan tak boleh pandai-pandai bagi definisi bahawa kalau setakat dia tentang
khalifah ataupun dia tidak sefahaman dengan khalifah, dia terus jadi burat. Tidak. Dia ada syarat-syarat dia. Dan syarat-syarat itu perlu diperhalusi di dalam kitab fiqh dia sebut. Jadi bukan kita main terus kata, oh kalau orang tu tak sefahaman dengan khalifah, contoh macam sahabat tu kita tadi buat. Tidak. Yang golongan khawarij ini mereka menentang khalifah dan syarat mereka itu cukup syarat termasuk dalam golongan burat, pemberontak yang disebutkan di dalam kitab fiqh. Baik. Jadi golongan ini ialah yang dimaksudkan di sini ialah golongan khawarij. Golongan khawarij. Iaitu apa dia? Mereka itu pandai baca Quran, tapi mereka terkeluar daripada agama. Mereka sanggup bunuh orang Islam walaupun baca Quran, tapi mereka membiarkan orang-orang kafir. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebenarnya fahaman khawarij ini sampai sekarang ada. Kita tersaki baki fahaman. Kita tak kata orang tu ada, fahaman mereka itu. Nanti kita akan baca kat depan lagi. Baik. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu nahwu wa zadahum syarrul khalqi wal khaliqah. Daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu juga riwayat yang sama, riwayat yang seumpamanya, riwayat yang lebih kurang sama juga diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Macam atas tadi riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu juga diriwayatkan riwayat lebih kurang sama. Dan dalam riwayat itu beliau ada menambah, apa dia ditambah dari riwayat beliau itu, hum syarrul khalqi wal khaliqah, iaitu Nabi SAW bersabda, mereka ialah seburuk-buruk makhluk wal khaliqah. Khaliqah di sini ada satu makna, khaliqah makhluk, tapi di sini al khaliqah memberi makna an-nas. Hum syarrul khalqi wal syarrun nas, maksudnya syarrul khaliqah, syarrun nas. Maknanya mereka itu, iaitu golongan khawarij ini ialah seburuk-buruk makhluk dan juga mereka itu seburuk-buruk manusia. Kenapa taknya? Kerana mereka itu baca Quran tapi salah faham terhadap Quran. Kemudian lepas tu dengan fahaman mereka yang salah terhadap Quran itu, mereka membunuh orang Islam. Mereka menentang orang Islam sendiri. Baik. Wa an Ali radhiyallahu anhu nahwu wa zada faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah. Dan dalam riwayat daripada dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga ada meriwayatkan riwayat seumpama ini. Riwayat macam riwayat Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu tadi. Wazada, dan beliau ada menambah dalam riwayat Sayyidina Ali, beliau ada tambah apa dia, Nabi SAW bersabda. Maknanya riwayat yang macam atas tadi sama, bahawa Nabi bagi tahu bahawa akan lahir golongan ni, akan muncul golongan ini. Kemudian lepas tu Nabi SAW juga menambah lagi. Apa baginda tambah? Faqtuluhum, bunuhlah mereka itu. Maknanya perangilah mereka, bunuhlah mereka itu. Kerana di dalam membunuh mereka itu terdapatnya pahala bagi orang yang membunuh mereka di sisi Allah Ta'ala. Makna pahala di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Nabi SAW bagi tahu bahawa kalau siapa yang bunuh mereka, perangi mereka ini, golongan yang salah ini, mereka akan mendapat ganjaran di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu wa an Anas radhiyallahu anhu nahwu wa zada tuba liman qatalahum wa qataluhu yad'una ila kitabillah wa laysu minhum man qatalahum kana aula billahi minhum simahum at-tahliq. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau juga meriwayatkan hadis yang seumpama tadi, dan dalam riwayat beliau ada menambah apa dia, Rasulullah SAW juga ada bersabda, tambahan dari riwayat beliau, tuba, baginda bersabda bahawa beruntunglah orang yang membunuh mereka, atau waqatalu, sama ada dia membunuh mereka ataupun mereka membunuh dia. Maksudnya Nabi bagi tahu bahawa sama ada dia bunuh mereka, dia pun beruntung, ataupun mereka bunuh dia. Sama ada dia bunuh mereka ataupun dia terkorban syahid. Mereka dia itu mendapat doa Nabi SAW. Yad'una ila kitabillah. Nabi bagi tahu lagi bahawa mereka itu, iaitu golongan khawarij itu, mereka menyeru kepada Al-Quran, walaisu minhu, tetapi mereka bukan daripada Al-Quran. Maksudnya mereka nampak macam ajak orang kembali kepada Al-Quran.
ajak kembali kepada Al-Quran, tapi fahaman mereka terhadap Al-Quran adalah salah dan mereka bukan pun daripada Al-Quran. Tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala. Seolah-olah isyarat hadis ni begitu jelas. Kita kadang nampak bahawa ada golongan sekarang ini sama juga, iaitu konon ajak orang kepada kembali pada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi dalam masa yang sama mengatakan kafir pada orang Islam. Dan sebahagian mereka sampai tahap juga mengatakan bahawa darah orang Islam adalah halal, boleh dibunuh. Kerana itu nanti kita akan baca juga apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengenai saki baki mereka ini. Makna saki baki fahaman mereka itu kekal sehingga ke hari ini. Baik. Apa lagi Nabi SAW bersabda, man qatalahum kana aula billahi minhum. Siapa yang memerangi golongan ini, siapa yang memerangi mereka, siapa yang memerangi Khawarij ini, maka dia adalah lebih aula billah, ni maksudnya lebih hampir, adalah dia lebih hampir di sisi Allah Ta'ala berbanding mereka itu. Simahum, tanda golongan ini, tanda golongan Khawarij ini ialah at-tahliq, iaitu cukur kepala. Tanda mereka itu ialah cukur kepala. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, di sini ada satu perkara yang nak diterangkan. Okey, Nabi SAW ada bagi tahu alamat-alamat Khawarij ni. Dan Nabi SAW juga ada mencela mereka. Baginda juga memberi galakan untuk memerangi mereka. Kerana itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga orang Islam pada zaman tu, mereka memerangi golongan Khawarij ini. Dan Nabi SAW juga ada bagi tahu bahawa tanda mereka itu, tanda alamat nak kenal mereka itu ialah mereka itu cukur kepala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita janganlah kata bahawa orang yang cukur ini maknanya di sini bukan maksud dia iaitu kalau orang tu cukur kepala dia Khawarij. Kerana saya pernah menerima soalan sekali tu, ada orang tanya bila dia pernah baca hadis ni, dijumpa di mana-mana, lepas tu dia jumpa hadis ni, dia tanya pada saya, dia kata kalau macam tu saya suka cukur kepala, adakah saya termasuk? Tuan-tuan jangan salah faham, bukanlah makna dia kalau orang tu cukur kepala dia Khawarij. Bukan. Nabi SAW nak terangkan bahawa antara tanda Khawarij ni ialah mereka itu cukur kepala. Tapi tak semestinya kalau orang tu cukur kepala dia Khawarij. Dan bukan juga maksud di sini bahawa cukur kepala tu ialah perbuatan yang tercela. Tidak. Itu kita jangan salah faham. Jadi cukur kepala tak salah. Kadang-kadang macam madrasah, ada sekolah, kadang dia suruh pelajar dia cukur kepala supaya jangan pelajar dia sibuk nak menghias rambut. Kan sibuk nak orang kata yalah nak asyik nak bela rambut je. Kan? Jadi itu bukan dalil, hadis ni bukan dalil kepada cukur rambut tu tercela. Bahkan Nabi SAW juga pernah cukur rambut. Ketika Nabi SAW melakukan nusuk haji umrah, baginda cukur rambut. Kan? Jadi waktu tu maknanya botak kepala, cukur rambut. Dan juga sahabat radhiyallahu anhum juga ada cukur rambut. Jadi di sini maksud di sini cukur rambut ini Nabi hanya bagi tahu alamat mereka. Maknanya golongan Khawarij ni mungkin maksud Nabi itu secara umumnya iaitu mereka ni kau tengok rambut mereka ni botak. Tapi bukanlah maksud bahawa satu orang tu kalau botak dia Khawarij. Atau bukan juga maksud bahawa perbuatan membotakkan kepala, mencukur kepala adalah merupakan perbuatan yang tercela. Bukan maksud hadis ini. Baik. Wa an Ali radhiyallahu anhu aidan nahwuh wa zada law ya'lamul jayshu alladhina yusibunahum ma qudiya lahum ala lisan nabihim lattakalu 'anil amal. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga diriwayatkan hadis yang seumpama hadis yang di atas tadi. Sama juga macam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa zada, dan beliau menambah dari riwayat beliau itu, Nabi SAW ada bersabda dari riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan baginda juga ada bersabda, kalaulah tentera yang menyerang mereka itu, kalaulah tentera yang menyerang puak Khawarij itu, mereka tahu apa yang ditetapkan. Maksudnya apa tu? Maksudnya ganjaran. Kalaulah tentera yang menyerang atau yang membunuh puak Khawarij itu, mereka mengetahui apa ganjaran yang ditetapkan untuk mereka, yang telah diberitahu oleh Nabi SAW, yang telah disampaikan oleh lidah Nabi mereka SAW, lattakalu anil amal, pasti mereka akan
pasti mereka itu akan bergantung sepenuhnya latakanu anil amal ni. Maksudnya pasti mereka akan tinggalkan amal. Mereka akan terus tak nak amal dah. Maksudnya iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, kalaulah mana-mana orang yang memerangi puak Khawarij tu, mereka tahu begitu besarnya pahala yang Allah Ta'ala sediakan untuk mereka bila mereka memerangi puak Khawarij. Kalau mereka tahu begitu besarnya pahala mereka itu, pasti mereka kata, oh cukuplah lepas ni, tak payah buat amal lah. Itu maksud dia. Tapi bukanlah maksud tak payah buat amal. Amal kena buat, tapi kalau nak beritahu begitu besar. Dia lebih kurang, perkataan Nabi SAW ini macam apa yang pernah Nabi SAW kata pada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kan bila Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dalam peperangan Tabuk, beliau telah menginfakkan harta beliau yang begitu banyak untuk orang Islam. Beliau bagi binatang, bagi senjata, kemudian beliau juga telah berikan harta yang begitu banyak untuk membantu peperangan Tabuk. Kan? Jadi Nabi SAW telah bagi tahu kepada Uthman, ma darra Uthman ma amila ba'da al-yawm. Lepas ni Uthman apa dia buat pun tak ada masalah apa-apa dah. Tak ada mudarat apa-apa. Maknanya seolah-olah macam Nabi beritahu, oleh kerana begitu hebatnya apa yang Uthman telah buat sekarang, lepas ni Uthman buatlah apa saja nak buat. Lepas ni confirm ahli syurga. Confirm ahli syurga. Tetapi maksud Nabi SAW tu bukan nak suruh bahawa supaya jangan tinggalkan amal. Maksud Nabi SAW tu kena terus beramal. Terus beramal, melakukan amal. Cuma maksudnya nak beritahu, kalau ada orang tahu begitu besarnya pahala yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi, kepada orang yang memerangi puak Khawarij ni, maka pasti mereka akan berhenti beramal. Baik. Wa ayatu dhalika anna fihim rajulan lahu adudun laysa fihi dhira' wa ala ra'si adudihi mithlu halamati thadi alaihi sya'aratun biyudun. Kan? Daripada dan antara tanda mereka itu, tanda puak itu, antara tanda puak itu, puak Khawarij itu, antara tanda puak Khawarij itu, bahawa di kalangan mereka ada seorang lelaki yang dia mempunyai siku. Adud ni lengan, dia mempunyai lengan. Dia mempunyai lengan atas yang tidak mempunyai lengan bawah. Adud ni ialah dalam bahasa Arab, daripada sini sampai ke sini dipanggil adud. Dan daripada sini ke sini ialah dipanggil dhira' atau juga dipanggil sa'id. Sini ke sini dipanggil sa'id ataupun dhira', daripada sini ke sini adud. Jadi Nabi SAW bagi tahu antara tanda puak Khawarij itu, dalam kalangan mereka satu orang lelaki yang dia ada lengan atas je, dia tak ada lengan bawah. Mungkin tangan dia macam cacat sikit. Orang tu tangan dia macam cacat sikit. Dia ada lengan atas. Tapi tak ada lengan bawah. Mungkin panjang ke ataupun kontut ke tangan dia, lengan atas tapi tak ada lengan bawah. Baik. Lagi Nabi bagi tahu dia ada lengan atas tetapi tidak laisa fihi dhira', yang mana tidak ada lengan bawah, dan di hujung ataupun di hujung lengan atas ni itu ada seperti puting payudara. Ada seperti puting payudara. Maksudnya dia dekat hujung kat sini, dekat sini macam ada kutil, macam ada kita kata biji, ada macam biji, ada macam yalah biji yang terkeluar, macam seolah-olah macam puting buah dada. Baik. Alaihi sya'aratun biyad, dan di atasnya itu ada bulu-bulu yang berwarna putih. Jadi apa dia, Nabi SAW beritahu di kalangan mereka itu ada satu orang lelaki yang ada lengan atas tak ada lengan bawah, dan dekat hujung dia punya lengan, dekat hujung lengannya itu ada macam puting payudara. Dan kemudian Nabi bagi tahu bahawa di atas ni itu ada bulu-bulu yang berwarna putih. Baik. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu tamruqu mariqatun inda furqatin minal muslimin fayaqtuluha awla ta'ifatain bil haqqi. Daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan, beliau berkata bahawa tamruqu mariqatun inda furqatin minal muslimin, akan keluar satu kelompok ketika berlakunya perpecahan di kalangan orang Islam.
fayaqtuluha awla ta'ifataini bil haqqi, maka kelompok itu akan dibunuh oleh salah satu daripada puak yang paling hampir dengan kebenaran. Maksudnya nanti akan keluar satu golongan yang mereka itu keluar daripada agama. Bila golongan tu keluar, puak Khawarij tu bila keluar, ketika berlakunya perpecahan di kalangan orang Islam. Perpecahan di kalangan orang Islam ni bila? Iaitu bila berlakunya perbezaan pendapat di antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini furqah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu waktu tu furqah. Dan keluar satu lagi puak, Mariqah, puak Khawarij. Jadi siapa yang akan perangi mereka? Mereka itu akan diperangi oleh salah satu daripada dua puak yang lebih hampir dengan kebenaran. Jadi antara dua puak yang bertelagah itu, yang paling hampir dengan kebenaran akan memerangi puak Khawarij itu. Baik. Aku berkata, aku di sini maksudnya pengarang kitab ini, iaitu As-Sayyid Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Al-Husaini. Aqulu wa fi hadha dalilun ala anna ashab Muawiyah radhiyallahu anhu ma kharaju 'anil Islam bal lam yafsuqu li'annahum mujtahidun wa annahum muqti'una fi ijtihadihim wa anna amiral mu'minin Ali radhiyallahu anhu wa ashabahu kanu awla bil haqq li'annahu alladhi qatalahum wa qad sarraha bi fi riwayat Ibn Amr yaqtuluhum Ali bin Abi Talib. Aku berkata, pengarang kitab ini berkata, pada sabdaan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di atas tadi, ada merupakan dalil bahawa pengikut Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu tidak keluar daripada Islam. Mereka bukan orang kafir. Mereka tak keluar pun daripada Islam. Jadi kerana itu, walaupun mereka itu dipanggil golongan qasitin, mereka tidak keluar daripada Islam. Bal lam yafsuqu, bahkan mereka juga tidak fasik. Li'annahum mujtahidun, kerana mereka itu berijtihad. Dan juga bahawa daripada hadis tadi sebagai dalil bahawa mereka itu tersalah dalam ijtihad mereka. Tak adalah sampai kafir, fasik. Mereka ijtihad dan cuma mereka tersalah dalam ijtihad mereka. Dan juga dalam hadis tadi dalil bahawa Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan para pengikut beliau adalah golongan yang lebih hampir dengan kebenaran. Jadi ada dua pihak yang bertelagah. Satu kelompok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan satu lagi ialah kelompok Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Siapa yang perangi puak Khawarij? Yang perangi puak Khawarij ialah golongan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan itu ialah realiti, maksudnya memang berlaku. Bukan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi bila Nabi dah bagi tahu bahawa golongan yang lebih hampir dengan kebenaran akan perangi Khawarij, yang perangi mereka itu Sayyidina Ali. Maknanya nak bagi tahu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan para pengikutnya lebih hampir dengan kebenaran. Tapi bila Nabi kata lebih hampir dengan kebenaran, makna nak bagi tahu bahawa Nabi tak mengatakan bahawa kelompok Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu ni kafir atau fasik. Cuma antara dua ni, mana lebih tepat? Kelompok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang ini, walaupun mereka itu bertelagah dengan Sayyidina Ali, cuma ijtihad mereka itu adalah tidak tepat. Baik. Jadi bahawa Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah mereka itu yang lebih hampir dengan kebenaran. Kenapa? Kerana beliaulah yang telah membunuh mereka. Membunuh mereka ni siapa? Iaitu beliau telah membunuh ataupun memerangi kelompok Khawarij ini. Jadi realitinya memang berlaku bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang perangi puak Khawarij, bukan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Wa qad sarraha bi, dan Nabi SAW juga ada menjelaskan, telah menjelaskan dengan perkara ini di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibn Amr. Ibn Amr maksudnya Abdullah bin Amr. Dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Nabi juga ada bersabda, yaqtuluhum Ali bin Abi Talib. Puak Khawarij ni akan dibunuh atau diperangi oleh Ali bin Abi Talib. Maknanya Nabi SAW dah bagi tahu awal bahawa orang yang akan perangi puak Khawarij ni ialah kelompok yang lebih hampir dengan kebenaran, dan mereka itu ada riwayat yang lain sebutkan secara sharih jelas mereka itu ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Mana ada riwayat yang pertama kita baca tadi, Nabi hanya bagi tahu golongan yang lebih hampir dengan kebenaran. Tapi riwayat lain Nabi bagi tahu secara sharih jelas.
Nabi terus kata bahawa golongan yang akan perangi Pak Khawarij itu ialah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Wal ahadits fil khawariji kathiratun la takadu tanhasir. Jadi hadis-hadis yang menceritakan berkenaan dengan puak Khawarij ini ialah begitu banyak, hampir-hampir tidak boleh nak dispesifikkan. Maknanya begitu banyak. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Khawarij ini asal Khawarij daripada lafaz kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju khurujan. Kharaja yakhruju khurujan. Dan Khawarij jamak kepada kharijah. Kharij, kharijun, kharijani, kharijuna, kharijah. Kita kata kharijatun, kharijah. Jadi dia punya mufrad dia kharijah, iaitu taifah kharijah, kelompok yang telah keluar, kharijah. Dalam bahasa Arab dia ada dipanggil kharaja ala. Biasa digunakan kharaja alal imam, ataupun kita kata yakhruju alal imam. Dan mereka ini dipanggil kharijatun taifatun, kharijatun alal imam. Bila digunakan kharaja dengan silah ala, memberi makna keluar, menentang dan memberontak. Keluar, menentang dan memberontak imam, pemerintah. Maksudnya iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka kerana itu kelompok ini dipanggil Khawarij. Mana kalau kita terjemah Khawarij ni, puak-puak yang menentang dan memberontak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Khawarij alal Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Baik. Wa sababu waqa'atihim bil ikhtisar annahum lamma hakamul hakamain qalatil qurra kafara Aliyun wa kafara Muawiyah fa'tazilu amiral mu'minin. Dan sebab peperangan dengan mereka ini, kenapa berlaku peperangan dengan mereka ini, secara ringkasnya ialah bahawasanya apabila orang-orang Islam, mereka telah melantik dua orang hakam. Mereka telah lantik dua orang yang akan berunding. Hakam di sini, kita pun dah baca sebelum ni, kisah berkenaan dengan bila berlakunya peperangan antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan peperangan antara Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu di medan Siffin. Peperangan itu berakhir dengan dipanggil proses tahkim. Tahkim apa dia maksudnya? Mereka nak berhukum dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mereka dua-dua pihak telah hantar wakil untuk berunding, maka kelompok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah hantar wakil mereka Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan kelompok Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu telah hantar Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Maka dua orang ini berunding, dan dua orang yang berunding ini untuk menjalankan dengan melakukan proses tahkim, maka dipanggil mereka ini hakamain. Jadi dua orang ni, Sayyidina Abu Musa dan Sayyidina Amr bin al-As, mereka ini dipanggil hakamain. Jadi apabila waktu tu kedua-dua kelompok mereka telah melantik hakamain, dua orang untuk berunding, maka para qurra, golongan qari yang pandai baca Quran, yang mereka itu asalnya iaitu pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dalam pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu waktu tu beliau berada di Iraq. Jadi ramai orang-orang yang ikut beliau untuk menentang Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu ialah daripada golongan qurra, orang yang mahir baca Quran, yang lepas tu mereka akan menjadi Khawarij. Jadi bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah terima tunduk kepada proses tahkim ni, maka golongan qurra ni marah. Mereka marah betul dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan mereka juga marah dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Mereka bengang betul dengan Sayyidina Ali, tak setuju dengan Sayyidina Ali, dan juga tak setuju dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Satu, tak setuju dengan Sayyidina Muawiyah kerana Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu telah perangi Sayyidina Ali. Itu tak setuju dengan Sayyidina Muawiyah, marah dengan Sayyidina Muawiyah. Marah dengan Sayyidina Ali pula, mereka kata kenapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tak teruskan perang Sayyidina Muawiyah, bahkan dia terima tahkim. Jadi apa mereka kata? Jadi golongan qurra ini mereka telah kata Ali telah kafir dan Muawiyah telah kafir. Dua-dua dia kafirkan. Habis. Dua-dua kafirkan. Ali pun kafir, Muawiyah pun kafir, mereka kata.
Jadi fa'tazilu amirul mukminin. Hendaklah kamu atau jom kita pecat amirul mukminin. Maksudnya jom kita suruh amirul mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu turun daripada jawatan khalifah. Kenapa dia boleh terima tahkim ni? Kita pergi kita paksa dia supaya dia turun daripada jawatan khalifah. Ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Sekarang ni maknanya dakwah yang sama berlaku. Dakwah yang sama berlaku. Iaitu apa dia? Mengkafirkan orang Islam. Takfir, mengkafirkan orang Islam. Dan mengkafirkan orang Islam ini adalah kerana fahaman yang salah. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, orang yang mengkafirkan orang Islam ni, kalau kita lihat, kalau zaman dulu Khawarij kafirkan orang Islam guna apa? Mereka kafirkan orang Islam kerana salah faham terhadap Quran. Mereka juga berdalilkan Quran. Mereka berdalilkan Quran. Kan? Kerana apa? Iaitu mereka kata bahawa dalam Quran ada beritahu bahawa bila perang dengan musuh kena terus, kan? Terus perangi mereka sampai habis, kan? Jadi kerana itu mereka kata bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu konon langgar Quran, mereka kata kafir. Zaman ini juga orang yang kafirkan orang Islam juga berdalilkan Quran hadis. Kerana fahaman yang salah terhadap Quran hadis, dia kafirkan orang Islam. Jadi jangan kita sekarang ini boleh terkesan dengan fahaman ini. Dan jangan kita kata macam mana dia orang boleh kafirkan orang Islam? Dia pakai Quran hadis. Zaman dulu pun ada orang puak Khawarij kafirkan orang Islam guna Quran juga. Zaman ni tak mustahil, bahkan dah berlaku orang yang kafirkan orang Islam juga menggunakan dalil Al-Quran dan hadis, bahkan menggunakan seruan kononnya kembali kepada Quran dan hadis, konon kembali kepada Quran dan As-Sunnah, lepas tu kafirkan orang Islam, syirikkan orang Islam semudah-mudahnya. Baik. Jadi golongan Qurra ini mereka telah kafirkan Ali radhiyallahu anhu dan mereka telah kafirkan Sayyidina Muawiyah dan mereka kata jom kita pergi pecat, suruh Amirul Mukminin turun. Wa nazalu biharura bid'ata asyara alfan. Jadi selepas itu mereka telah singgah, mereka telah berhenti di satu tempat yang bernama Harura. Bilangan mereka dalam belasan ribu, lebih kurang dalam 15,000, 14-15,000 bilangan mereka waktu tu. Jadi puak Khawarij ni, lepas mereka kafirkan Muawiyah, mereka tak setuju dengan tahkim tu. Lepas tu mereka semua telah mereka semua telah kumpul di Harura. Harura ni tempat dekat Kufah, tak jauh dari Kufah. Di atas dekat dengan sebelah Kufah. Mereka telah berkumpul di Harura. Bilangan mereka waktu tu belasan ribu. Ni daripada sinilah maknanya bermulanya puak Khawarij. Kerana tu nanti akan ada satu golongan dipanggil golongan Haruriyah. Haruriyah ini ialah golongan yang mana puak Khawarij yang mana dinisbahkan kepada Harura. Okey. Jadi mereka telah singgah di Harura, mereka telah berhenti di Harura, bilangan mereka belasan ribu. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu fa arsala ilaihim Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma yunashiduhumullah irji'u ila khalifatikum fabima naqadtum alayh afi qismatin aw qada'in qalu naqafu an nadkhula fil fitnah qalu fala tu'ajjilu dalalatal 'ami makhafata fitnati 'amin qabil. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah menghantar Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk berjumpa dengan puak Khawarij ni. Yunashiduhumullah. Sayyidina Abdullah bin Abbas telah bersumpah dengan nama Allah, bertanya kepada mereka. Yunashiduhumullah ni satu orang yang mana dia bertanya dengan bersumpah dengan nama Allah supaya mereka berikan jawapan dengan jawapan yang sebenarnya. Apakah dia sebenarnya perkara yang berlaku? Baik. Jadi beliau pun telah berkata bahawa kembalilah kamu kepada khalifah kamu. Kamu kembali ikut balik khalifah kamu, jangan lawan dia. Fabima naqadtum alaih. Kenapa kamu maksudnya membatalkan ataupun kamu telah melanggar perjanjian dengan dia? Kenapa kamu melanggar bai'ah? Kenapa kamu telah membatalkan bai'ah kamu dengan Ali radhiyallahu anhu? Adakah kerana apa-apa pembahagian atau kerana apa-apa keputusan? Kenapa kamu tentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Adakah kamu tak puas hati dengan apa-apa pembahagian harta yang telah dia
lakukan, ataupun kamu tak puas hati dengan apa-apa keputusan beliau. Baik, maka mereka menjawab, puak Khawarij ni menjawab, nakhafu, kami takut untuk terjebak di dalam fitnah. Konon kata kami tak nak masuk dalam fitnah. Kalau kata kami ikut dia, kami akan termasuk sekali dalam fitnah dia. Terjebak dalam fitnah. Lalu apa jawab Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Beliau berkata, jangan kamu segerakan kesesatan pada tahun ini kerana kononnya takutkan fitnah tahun hadapan. Maksudnya apa dia? Maksudnya korang kata bahawa korang takut fitnah berlaku. Ya, fitnah mungkin akan berlaku, akan datang sebagai contohnya, itu tak dapat dielakkan. Tapi sekurang-kurangnya korang jangan segerakan fitnah itu. Jangan korang segerakan fitnah itu. Kalaulah sebagai contohnya fitnah itu akan berlaku tahun depan, korang mungkin jangka akan berlaku tahun depan atau tahun akan datang. Jadi kenapa korang nak bawa fitnah tu tahun ni? Kalau paling kurang lambatkanlah fitnah tu. Kalaulah korang dakwa betul. Kan, maksudnya kalau betul lah dakwaan korang ada fitnah, maka jangan segerakan fitnah itu. Paling kurang lambatkan fitnah itu. Kalaulah betul dakwaan korang. Baik. Faraja'a ba'dhum ila ta'ah. Maka sebahagian daripada puak Khawarij ini telah kembali kepada ketaatan. Wa qala ba'dhum nakunu ala nahiyatina. Jadi sebahagian lepas tu ikut balik Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mereka bertaubat ikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi wa qala ba'dhum nakunu ala nahiyatina. Sebahagian mereka berkata, kita akan terus berada di atas posisi kita ini. Maksudnya kita akan terus berada kat sini, kita akan duduk kat sini, kita akan terus dengan pegangan kita ini. Fa in qabila al-qadhiyata ya'ni at-tahkim qatalnahu ala ma qatalana alaihi ahlu Syami bis-Siffin wa in naqadha qatalna ma'ahu. Jadi mereka ini berkata bahawa kalaulah Ali radhiyallahu anhu menerima keputusan tahkim, kalau diterima keputusan tahkim, maka kami akan perangi dia seperti mana penduduk Syam telah memerangi seperti mana penduduk Syam telah berperang dengan kami di Siffin. Maknanya seperti mana ahli Syam mereka perangi kami. Maka begitu juga kalau Ali radhiyallahu anhu terima tahkim, kami akan lawan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kami akan perangi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tetapi wa inna qadhaha, kalaulah dia melanggar keputusan tersebut. Apa maksudnya? Sayyidina Ali tak terima keputusan tahkim, maka barulah kami akan berperang-perang bersama dia. Kami akan berperang bersama dengan dia. Maksudnya kami akan ikut dia, kami akan berperang mengikuti Ali radhiyallahu anhu. Fasaru hatta qata'un nahra wa iftaraqat minhum firqatun yaqtuluna an-nas. Faqala ashabuhum ma ala hadha faraqna aliyan. Lepas tu mereka ini terus bergerak, maksudnya daripada Harura tu mereka terus bergerak sehinggalah mereka telah menyeberangi sungai. Mereka menyeberangi apa? Sungai Furat tu. Mereka menyeberangi sungai Furat, dan selepas itu satu golongan daripada mereka telah berpecah dan mereka telah memerangi orang ramai. Mereka berperang orang ramai. Apa dia? Maksudnya mereka lepas tu satu golongan telah keluar, dan kemudian mereka kata siapa yang terima tahkim, semua mereka perangi. Mereka tak puas hati dengan tahkim tu, mereka bunuh orang ramai. Jadi sebahagian daripada mereka, ashabum ni maksudnya orang-orang yang bersama dengan mereka pada awalnya, mereka pun berkata, bukan atas tujuan ini kita meninggalkan Ali radhiyallahu anhu. Maksudnya kita bukan langgar Sayyidina Ali, kita bukan tak setuju dengan Sayyidina Ali untuk tujuan ini. Jadi sebenarnya kita bukan nak bunuh orang ramai. Kita ialah perangi Sayyidina Ali ialah kerana tak setuju dengan tahkim dia, tapi bukan tujuan kita nak bunuh orang ramai ni. Tapi walau bagaimanapun sebahagian mereka itu tetap berkeras, berdegil daripada puak Khawarij tu. Mereka dengan fahaman mereka marah dengan Ali radhiyallahu anhu. Lepas tu mereka pergi semudah-mudahnya mereka pergi bunuh orang Islam. Baik. Falamma balagha Aliyan radhiyallahu anhu sani'uhum wa kana mutajahizan ila Syam. Qama faqala atasiruna ila aduwikum aw tarji'una ila haula'i alladhina khalaqukum fi diyarikum. Faqalu bal narji'u ilaihim. Faqala ubsutu alaihim. Fawallahi la yuqtalu minkum 'asharah wa la yanju minhum 'asharah. Fakana kadzalika. Faqala utlubu rajulan sifatuhu kadza wa kadza. Fatalabuhu falam yajiduhu. Thumma talabuhu fawajaduhu 'ala an-na'ti alladhi dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajul alhamdulillahi alladhi abadahum
wa arahana minhum. Apabila sampai berita pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apa yang mereka lakukan, perbuatan mereka itu, maknanya orang-orang Khawarij ni mereka dah bunuh orang ramai waktu tu, mereka dah mula bunuh orang Islam pada waktu tu. Bila perkara ini sampai pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, waktu itu beliau telah membuat persiapan untuk menuju ke Syam. Pergi mana? Sebab kan lepas balik daripada, sebelum ni kita baca, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lepas daripada habis peperangan Siffin, beliau telah pergi ke Kufah. Dan lepas tu beliau telah duduk di Kufah. Jadi di Kufah pengikut-pengikut beliau bersama dengan beliau. Tapi dalam masa yang sama pada waktu tu telah timbul puak Khawarij di Kufah, iaitu di Harura tu. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu waktu tu beliau telah membuat persiapan untuk pergi semula ke Syam untuk perangi Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini kerana apa? Kerana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berpandangan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu ialah tidak layak untuk menjadi khalifah. Maknanya merebut jawatan khalifah tu daripada beliau, dan beliau tidak layak untuk jadi khalifah. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menganggap bahawa perbuatan beliau salah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah berijtihad. Beliau telah membuat persiapan tentera untuk serang semula Syam. Pergi ke Syam. Daripada mana? Dari Kufah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu daripada Kufah nak pergi ke Syam untuk serang Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi qama, selepas berita itu sampai, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun telah bangun dan bangkit. Maksudnya beliau bangkit di hadapan orang ramai. Lalu beliau pun berkata, adakah kamu hendak bergerak pergi kepada musuh kamu iaitu di Syam, iaitu pengikut Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, ataupun kamu nak kembali semula kepada orang-orang yang mereka itu meninggalkan kamu, yang mereka berada di tempat kamu, mereka berada di penempatan kamu. Siapa yang beliau maksudkan di sini? Maksudnya bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebenarnya beliau dah pergi keluar sikit dari Kufah, beliau dah dalam perjalanan pergi ke Syam. Jadi lepas tu beliau dengar bahawa puak Khawarij ni dah bunuh orang ramai, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun berhenti, beliau tanya pada orang ramai, "Kita apa pendapat kamu? Adakah kita nak terus pergi ke Syam, perang dengan Sayyidina Muawiyah, ataupun kita balik semula ke Kufah, kita berperang dengan puak Khawarij ni?" Yang mereka itu tertinggal di penempatan gitu, maksudnya berada di Kufah. Mereka berada di sana, iaitu di Nahrawan lah, nanti akan berlaku peperangan Nahrawan. Lalu mereka pun berkata, pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, bahkan maknanya kita jangan teruskan perjalanan pergi ke Syam, bahkan jom kita kembali kepada mereka, perangi mereka di Kufah tu. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun telah berkata, ubsutu alaihim. Ubsutu alaihim ni maksudnya, kalau kita terjemah dia, makna perangi mereka habis-habisan. Ubsutu alaihim ni maksudnya, perangilah mereka habis-habisan. Demi Allah, jangan dibunuh antara kamu 10 orang, dan jangan selamat antara mereka 10 orang. Ini saya terjemah dengan janganlah bagi mudah faham. Iaitu, apa maksud dia? Kamu perangi mereka sungguh-sungguh, dan kamu jangan sampai antara kamu jangan ada 10 orang pun terbunuh. Kau boleh kena perangi mereka dengan begitu mahir, dengan begitu dengan menggunakan taktik yang seboleh mungkin yang ada. Jangan sampai antara kamu terbunuh 10 orang, dan jangan sampai selamat antara mereka 10 orang. Maknanya bunuh mereka habis-habisan. Baik. Fakana kadzalika, lalu berlakulah seperti itu. Maksudnya berlakulah seperti yang disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lepas tu bila pengikut beliau pergi ke Kufah, pergi ke Nahrawan tu, dekat dengan antara Kufah, dekat kawasan antara Harura dengan Kufah itu, berlaku peperangan yang begitu sengit sehingga begitu ramai puak Khawarij ni yang telah terbunuh. Baik. Lalu selepas dah habis peperangan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun telah berkata, jadi peperangan itulah dipanggil peperangan Nahrawan. Peperangan itu berlaku di Nahrawan, maka dipanggil Waq'atun Nahrawan. Jadi Nahrawan ni kalau tuan-tuan tengok, dia dekat tak jauh daripada Kufah, bahkan di dalam kawasan Kufah. Dulu Kufah tu besar, sekarang ni dia ialah bila dah berlaku dipecah-pecahkan kawasan, sekarang tempat pun dikecilkan kawasan. Jadi kecil. Sebenarnya dulu Kufah tu dia punya daerah dia begitu luas. Jadi Nahrawan, Harura tu semua termasuk dalam kawasan Kufah. Selepas dah habis perang, maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun telah berkata, carilah kamu lelaki yang sifatnya sekian-sekian. Lalu mereka pun telah cari lelaki itu, tapi mereka tak menemuinya. Kemudian mereka mencari lagi. Kemudian mereka telah menemui lelaki itu seperti sifat yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Apa dia? Yang tadi kita baca ke atas tadi. Iaitu
yang mana kan Nabi SAW bagi tahu bahawa puak Khawarij ni antara alamat mereka, satu orang lelaki yang mana dia punya dia ada lengan atas, tak ada lengan bawah, dan dekat hujung lengan dia tu ada macam biji macam puting payudara, dan adanya bulu-bulu yang putih, bulu-bulu yang putih di atas biji tersebut. Jadi mereka pun bila cari lelaki tu, mereka tengok tangan dia sebiji macam apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepat apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan puak Khawarij tu ada satu orang lelaki macam tu, sifat yang macam Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tu. Lalu satu orang lelaki pun berkata, segala puji bagi Allah Taala yang telah membinasakan mereka, dan Allah telah merehatkan kami daripada mereka ini. Apa maksud dia? Dia kata alhamdulillah kan, alhamdulillah Allah dah bereskan mereka ni semua. Maknanya dah habis mereka ni semua. Selesai dah, kita dah bunuh habis mereka ni, Allah dah selesaikan mereka. Dah settle lah, mereka dah habis. Tetapi apa kata Sayyidina Ali? Faqala Ali radhiyallahu anhu, kalla walladhi nafsi biyadihi inna minhum la man fi aslabir rijali lam tahmilun nisa'u ba'du wa la yakunanna akhiruhum lassasan harradin. Allahu akbar. Lalu jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bila lelaki tu kata alhamdulillah dah selesai dah, alhamdulillah dah selesai, kita dah bunuh habis dah dorang ni. Bila dengar itu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun berkata, sekali-kali tidak, demi zat yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, sesungguhnya daripada kalangan puak Khawarij ni, ada benar-benar ada lagi orang yang dia berada di dalam tulang sulbi lelaki yang belum lagi masuk dalam kandungan wanita. Maksudnya belum lagi wanita kandungkan. Dan pasti ada antara mereka, pasti akan ada golongan yang akhir daripada mereka itu yang akan mencuri dan juga harradin. Lasos ni maksudnya akan rampas satu orang, akan rompak satu orang, rampas satu orang. Harradin ni dia jamak kepada haridun. Jamak dia harrad. Ni mubalaghah. Harrad ni ialah harradin, memberi makna harradun mufrad, jamak dia harradun. Dan ini di sini baca hal, jadi jadi khabar. Jadi khabar dari lakunanna, maka jadi harradin. Harradin memberi makna orang yang mana dia menyimpan marah atau benci kepada orang lain sehingga dia bertindak untuk hancurkan orang tu. Itu ada harradin. Dalam Quran ada kan? Dalam Quran ada lafaz ni, wa ghadau ala hardin qadirin. Hard. Itu Allah situ pasal orang kafir. Orang kafir itu menyimpan dendam, benci pada orang Islam. Jadi Nabi SAW bagi tahu bahawa apa dia? Maaf. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, Allahu akbar, Allah bagi ilmu pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Zahirnya apa yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni bagi tahu ni ialah dipanggil beliau sebenarnya bagi tahu tu berdasarkan pada apa yang beliau tahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut dalam ilmu hadis macam itulah. Dia dipanggil hadis yang mana mauquf fi hukmi rafa'. Mana hadis tu beliau cakap, beliau pun tak ada kata Nabi cakap, tapi kalau perkara itu ialah perkara-perkara yang tak mungkin beliau tahu sendiri, jadi perkara itu ialah sebenarnya ada sandaran dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mauquf fi hukmi rafa'. Jadi benda tu asalnya ialah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, tidak. Kamu jangan ingat dorang ni dah habis. Kan lelaki tu kata alhamdulillah selesai dah. Habis dah, kita dah bunuh dorang ni. Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, tak, kamu jangan ingat mereka ni dah habis. Demi Allah, daripada golongan ni ada lagi. Bahkan mereka ni belum lahir. Diorang ada dalam tulang sulbi. Kenapa beliau sebutkan tulang sulbi? Kerana kan mani manusia ni dia keluar daripada tulang sulbi lelaki. Jadi diorang ni masih lagi berada dalam tulang sulbi lelaki. Nanti mereka belum lagi dikandungkan oleh wanita. Maksudnya nanti diorang akan lahir akhir zaman nanti. Akan lahir lagi nanti. Akan datang puak ni akan lahir lagi akhir nanti. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebutkan di kalangan ada yang akhir daripada kalangan mereka ini, yang mereka akan rompak atau orang, curi atau orang, dan mereka melakukan perbuatan dendam, benci terhadap orang Islam.
Itu diberitahu oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa rawa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju nasun minal masyriq yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum kullama qata'a qarnun nasha'a qarnun hatta yakuna akhiruhum yakhruju ma'al masih ad-dajjal. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, akan keluar satu kelompok manusia nanti daripada masyriq. Masyriq ni daripada timur. Daripada timur. Akan keluar satu kelompok manusia nanti daripada timur. Mereka akan membaca Al-Quran. Tetapi bacaan Quran itu tidak melepasi tenggorok mereka. Tidak merempasi kerongkong mereka. Setiap kali habisnya satu kelompok, qarn di sini maksudnya satu zaman. Bila kita sebut zaman, disebut zaraf, tapi yang maksud dia iaitu orang yang ada dalam tempat tu. Kan zaraf, madhruf. Jadi yang dimaksudkan sebut zaraf tapi maksudnya madhruf. Jadi setiap kali habisnya satu golongan, maksudnya satu kelompok tu bila habis, nanti akan keluar lagi satu kelompok lain. Jadi golongan ni Nabi SAW beritahu, golongan yang macam Khawarij ni bukan satu zaman Sayyidina Ali je. Yang macam zaman Sayyidina Ali tu Nabi SAW sebutkan mereka ada mereka tu dah berlalu. Tapi Nabi beritahu nanti akan datang, kemudian datang lagi, kemudian datang lagi. Jadi kalau habis satu kelompok yang fahaman mereka macam Khawarij, nanti akan bangkit lagi kelompok yang lain fahaman mereka sama macam Khawarij. Apa maksud dia? Sama. Mereka kata Quran, ikut Quran apa semua, tapi bunuh orang Islam, tinggalkan orang kafir. Baik. Sehingga Nabi bagi tahu sehingga kan kelompok yang akhir daripada kalangan mereka akan keluar nanti bersama Masih Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma inna na'udzubika min mudhillatil fitan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Nabi SAW beritahu dah, puak Khawarij ni, Nabi kata mereka ini, Nabi tak kata mereka kafir, tapi fahaman mereka yang salah itu, Nabi kata mereka ini fahaman mereka juga baca Quran. Maknanya di kalangan orang Islam baca Quran, tapi mereka mempunyai fahaman yang salah daripada Al-Quran. Keluarkan fahaman yang salah daripada Al-Quran. Quran yang mereka baca tu, walaupun pandai baca Quran, tak masuk dalam hati. Jadi apa mereka buat? Mereka bunuh orang Islam. Dan Nabi kata bila habis akan bangkit yang lain lagi, akan timbul yang lain lagi. Dan kelompok yang akhir sekali nanti bila datang Dajjal, diorang akan ikut Dajjal. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu man qatalahu al-haruriyatu fa huwa syahid. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, siapa yang dibunuh oleh kelompok Haruriyah maka itu dikira syahid. Maknanya kalau siapa yang mana berperang, Haruriyah ni makna Khawarij lah. Tadi maksudnya Haruriyah ni puak Khawarij yang mana nisbah mereka ini di tempat Harura. Harura ni tempat yang mula-mula timbulnya puak Khawarij yang berdekatan dengan Kufah. Baik. Jadi Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, siapa yang dibunuh oleh puak Khawarij, maka orang tu dikira syahid. Jadi makan kalau siapa yang bunuh mereka dapat pahala, dan siapa yang terbunuh disebabkan mereka, maka dia itu dikira syahid. Wa anil Hasan radhiyallahu anhu qala lamma qatala Ali radhiyallahu anhu al-Haruriyah qalu. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menceritakan bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memerangi atau membunuh puak Haruriyah, puak Khawarij Haruriyah ni, maka mereka bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Man haula ya Amirul Mukminin?" Siapa mereka ini wahai Amirul Mukminin? Makna apa pandangan tuan pasal mereka ini, puak Khawarij ni wahai Amirul Mukminin? Akufarunhum qala minal kufri farru. Siapa mereka ini wahai Amirul Mukminin? Adakah mereka ini orang kafir? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah menjawab, minal kufri farru. Mereka lari daripada kekafiran. Mereka sebenarnya lari dari kufur. Qila famunafiqun qala innal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila wa haula'i yadhkuruna Allah katira. Maka ditanya lagi kepada Sayyidina Ali, kalau macam tu adakah mereka orang munafik? Adakah mereka ini munafik? Baik, adakah mereka itu munafik? Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, sesungguhnya orang munafik, macam dalam Quran sebutkan, orang munafik tidak mengingati Allah melainkan sedikit sekali. Sedangkan mereka ini begitu banyak sekali berzikir kepada Allah Ta'ala. Puak Khawarij ni, kalau Allah beritahu dalam Quran, orang munafik tak zikir kepada Allah Ta'ala, sikit sangat. Itu pun tipu-tipu. Tapi puak ni, mereka begitu banyak sekali berzikir kepada Allah. Mereka juga banyak baca Al-Quran.
Qila famahum, maka ditanya pada beliau lagi, jadi kalau macam tu mereka ni siapa sebenarnya? Qala qaumun asabatuhum fitnatun fa'amu fiha wa sammu. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memberikan jawapan, mereka ini adalah kelompok yang mereka ini telah asabatuhum fitnah. Mereka adalah kelompok yang mereka ini telah terkena fitnah. Mereka kelompok yang terkena fitnah. Fitnah di sini maksudnya telah diuji oleh Allah Taala. Kelompok yang mana mereka telah berlaku salah faham terhadap mereka. Kelompok yang telah terkena fitnah, lalu mereka telah menjadi buta disebabkan fitnah itu, dan mereka menjadi pekak disebabkan fitnah itu. Maknanya salah faham terhadap fitnah. Mereka telah salah faham terhadap Al-Quran dan juga hadis. Wa min baqaya haula al-qaramitatu. Tu khabar. Wa min baqaya tu jadi mubtada' muakhar. Wa min baqaya haula tu khabar muqaddam, al-qaramitah khabar itu ialah mubtada' muakhar. Baik. Dan saki-baki daripada golongan Khawarij ni ialah puak Qaramitah. Puak Qaramitah nanti akan datang kat depan. Dia Qarmati. Kan? Jadi saki-baki daripada puak Khawarij ni ialah puak Qaramitah. Wa minhum al-Batiniyah wal Ismailiyah. Dan termasuk daripada saki-baki puak Khawarij ni juga ialah puak Batiniyah dan Ismailiyah. Ini kenapa pengarang kitab ni kata? Kerana kan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, orang yang ada fahaman macam Khawarij ni ialah akan datang sampai ke hari kiamat. Mereka bukan zaman Sayyidina Ali dia. Selepas zaman Sayyidina Ali akan datang macam yang Nabi SAW ada bagi tahu. Jadi beliau berkata antara orang yang termasuk dalam fahaman macam Khawarij, lebih kurang macam Khawarij, puak Qaramitah, bunuh orang Islam. Lagi apa dia? Puak Batiniyah. Ni dan Ismailiyah, ni Syiah. Wa fitnatum masyurah. Ahlakul ibadah wa afsadul bilada wa sata'til isyaratu ilaihim. Dan fitrah mereka itu masyhur, mereka itu mereka telah membinasakan hamba-hamba. Maksudnya mereka bunuh ramai orang. Dan mereka telah membuat kerosakan di bilad. Maksudnya mereka telah buat kerosakan di muka bumi. Mereka buat kerosakan di negeri, di bandar-bandar. Dan akan datang nanti isyarah kepada mereka. Bila sebut isyarah ni maksudnya akan datang nanti pengarang kitab ni akan bawa cerita berkenaan dengan mereka ini, tetapi secara ringkas, bukan secara panjang lebar. Sebab tu beliau sebutkan dengan isyarah.